Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk tugasan kumpulan kami adalah Goods and Services Tax di Singapura. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya, Zunaidi bin Yaakob, Bibiana binti Laisin, Siti Fatimah binti Adlan dan Muhammad Firdaus bin Johar. Pengenalan mengenai Goods and Services Tax. Tarifannya adalah bayaran, bea atau sumbangan yang dikenakan oleh kerajaan terhadap orang perseorangan maupun perbadanan syarikat, barang dan lain-lain. Terdapat 2 jenis cukai, iaitu cukai tidak langsung. Cukai yang dibayar oleh pembayar cukai melalui pembelian barang atau perkhidmatan, seperti cukai jualan, cukai exercise, cukai import, cukai ekspor dan lain-lain. Manakala cukai langsung adalah cukai yang dikenakan terus kepada pembayar cukai yang akan menjelaskan terus kepada pihak kerajaan, seperti cukai pendapatan dan cukai laba harta tanah. Pengenalan cukai dalam sebarang bentuk akan membebankan dan menjejaskan kehidupan rakyat. Dasar fiskal dan dasar monetari merupakan asas kepada perancangan ekonomi sesebuah negara. Walau bagaimanapun, setiap pemerintah akan berusaha sebaik mungkin bagi memastikan cukai yang diperkenalkan masih menjaga kepentingan rakyat dan tidak membebankan pengguna untuk meneruskan kelangsungan hidup. Kadar dan jumlah cukai ditambah baik dan sentiasa dikaji sesuai dengan perkembangan dan tingkat pengeluar pengguna serta pelbagai lagi jenis perkhidmatan dikenakan cukai mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Tanggapan negatif mengenai cukai hendaklah diubah oleh masyarakat kerana cukai yang dibayar kepada kerajaan akan digunakan semula untuk memantapkan unjuran ekonomi negara, menambah hasil perbendaharaan dan akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Seterusnya, saya menyentuh sedikit mengenai cukai barangan dan perkhidmatan di Singapura. Kerajaan Singapura mengenakan kadar sebanyak 7% pada masa kini. Economic Intelligence Unit meletakkan Singapura sebagai negara yang mempunyai kualiti hidup terdunia dalam senarai Quality of Life Index. Cukai barangan dan perkhidmatan merupakan cukai penggunaan menyeluruh dan ia menjadi mekanisme kerajaan di seluruh dunia untuk mengusip hasil dan selain menangani masalah defisit bajet sesebuah negara. Terdapat lebih 147 buah negara mengaplikasikan sistem GST ini. Seterusnya, sahabat saya akan menerangkan dengan lebih terperinci mengenai GST ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya teruskan dengan 2.0 pengenalan Good and Service Tax dalam kurungan GST. Yang pertama, Good and Service Tax iaitu GST dikenali sebagai Value Add Tax dalam kurungan VAT. Yang kedua, diperkenalkan pada tahun 1954 dan dipelopori oleh Maurice Lowry. Yang ketiga, GST adalah sejenis cukai yang dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan yang digunakan oleh pengguna dan mengandungi sejumlah cukai yang perlu dibayar. Atas faktor inilah GST amat berkait rapat dengan cukai kepenggunaan. Okey, yang keempat, GST juga sejenis cukai yang dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan yang digunakan oleh pengguna dan mengandungi sejumlah cukai yang perlu dibayar. Next slide. Okey. Singapura merupakan sebuah negara yang terletak pada kedudukan geografi yang strategik untuk menjalankan pelbagai proses jual beli dan mempunyai banyak keistimewaan sehingga menarik kedatangan pelabur dan peniaga dari dalam dan luar negara untuk menjalankan urus niaga ekonomi di Singapura. Kedua pula, perkembangan kegiatan ekonomi Singapura menurut catatan ahli sejarawan dilihat bermula ketika perkembangan pelabuhan
Singapura di bawah pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, beberapa pengkaji dan pelayar Cina pernah menulis mengenai nama Jokolan kepada negara Singapura, iaitu Puluchung, atau dikenali sebagai pulau di ujung semenanjung. Yang keempat, hasil daripada kajian dan pembacaan, negara Singapura merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang terletak sekitar 137 km di sebelah utara dari Khatulistiwa dan di hujung selatan semenanjung Malaysia. Yang kelima, Republik Singapura ialah sebuah yang terkenal sebagai pusat kewangan keempat terunggul di Asia dan sebuah metropolitan yang memainkan peranan penting dalam perdagangan dan kewangan antarabangsa. Yang keenam, jawatan yang asalnya berbentuk istiadat diberi sedikit kuasa veto pada tahun 1991 untuk beberapa keputusan penting seperti penggunaan reserve negara dan pelantikan jawatan kehakiman. Dan yang terakhir pula, Presiden Republik mempunyai peranan yang penting yaitu sebagai penjaga fiskal. Oke, seterusnya saya teruskan kawan saya. Dipersilakan. Siti Fatimah. Terusnya 4.0 adalah Singapura GST. Terdapat 147 buah negara di seluruh dunia telah mengaplikasikan sistem pencukaian ini dalam urusan perniagaan. Maksudnya di sini kebanyakan negara sudah bermula menggunakan GST. Manakala yang pertama, GST sebagai elemen pengurusan ekonomi agar lebih mapan, efisien dan mesra perniagaan. Nombor 2, tahun pelaksanaan GST di Singapura pada tahun 1993. Keserataan kuasa membeli per kapita USD adalah 49,780 USD. Next. GST pada tahun 1993 dikenakan di Singapura hanya 3%. Pada era awal pelaksanaan GST di Singapura, kerajaan Singapura telah memperkenalkan GST pada kadar 3% yang dikenakan terhadap semua barangan yang dan perkhidmatan termasuklah barangan keperluan. Terusnya. Lonjakan peratusan di Singapura adalah antara negara yang membuat lonjakan perubahan kadar cukai GST, iaitu daripada 3% kepada 7% menurut IRAS e-Tax Guide pada tahun 2021. Tujuan lonjakan adalah merancangkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita negara menurut Low Swee Peng and Carol P.W. Loy pada tahun 2000. Kronologi kenaikan kadar GST di Singapura 1992 sehingga 2002 kadar GST 3%, 2003 4%, 2004 sehingga 2007 5%, 2007 hingga tahun ini 7%. Terusnya. Kepentingan implementasi GST dalam urusan perniagaan dan sektor ekonomi, kerajaan Singapura giat melakukan pelbagai inisiatif untuk menyusun semula sistem cukai di Singapura bagi membolehkan Singapura meminimumkan kebergantungan daripada cukai langsung kepada cukai tidak langsung. Kadar cukai GST di Singapura juga dijangkakan akan meningkat kepada 9% menjelang tahun 2025. Andaian daripada kajian Joe Bello 2019. Di sini adalah kadar cukai korporat, cukai pendapatan individu dan penurunan kadar cukai korporat dan individu. Yang kita tahu di sini Singapura tidak mengutamakan kepentingan rakyat. So di sini penurunan kadar cukai korporat dan individu ni banyak dikurangkan sebanyak 3%, 1%, 1%. Dan 2%. Paling tinggi pada tahun 1992 kerana kadar ekonomi yang sangat meningkat.
Terima kasih. Terusnya, saya serahkan dengan Cik Terima Firdaus. kasih. Terima kasih kepada sahabat saya. Di sini saya akan sambung implikasi Good and Service Tax GST di Singapura. Yang pertama, kelebihan dan kelemahan yang wujud dalam sesuatu implementasi adalah perkara biasa kerana tiada perkara yang sempurna dalam dunia ini. Yang kedua, meskipun pelaksanaan GST di Singapura telah mengundang pelbagai kritikan awam, namun kita tidak dapat menolak pelbagai implikasi positif yang diperolehi hasil daripada sistem percukaian ini. Yang ketiga, implikasi pelaksanaan GST di Singapura dapat memberi manfaat sepenuhnya kepada unjuran ekonomi dalam negara. Yang keempat, GST adalah sesuatu bentuk sistem cukai yang cekap setelah mengambil kira faktor pengeluaran kos yang agak rendah bagi pembelanjaan urusan pentadbiran dan kutipan. Seterusnya, konsep GST dapat dijelaskan seperti berikut. Pertama, pembekal kepada pengilang, pengilang kepada pemborong, pemborong kepada peruncit dan peruncit kepada pengguna. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan. Seterusnya slide. Okey, implementasi Goods and Service Tax GST dalam sebuah negara atau kerajaan secara menyeluruh sudah pasti akan mendatangkan unjuran positif ekonomi sekaligus dapat memaksimumkan kecekapan pengurusan pentadbiran cukai dalam negara sesuai dengan konsep ekonomi semasa. Yang kedua, hubungan antara kepakaran pemimpin pengeluar keupayaan pekerja dan kuasa beli rakyat haruslah ditingkatkan berlandaskan keupayaan ekonomi dan pentadbiran per kapita setiap penduduk dalam negara. Yang ketiga, kerajaan tidak boleh bersifat terlalu taksub dengan sesuatu perubahan ekonomi sehingga menyebabkan rakyat hidup melarat. Yang keempat, peranan kerajaan secara holistik bagi menjaga kebajikan dan kepentingan setiap rakyat dalam negara, khususnya golongan yang kurang berkemampuan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, pemantauan secara berterusan dan berkala juga harus dilaksanakan oleh kerajaan bagi memastikan setiap syarikat atau mana-mana perniagaan mematuhi sepenuhnya pelaksanaan GST yang telah digariskan oleh kerajaan. Sekian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.